This call is now being recorded. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa tub alaina innaka mustaqim wa hidayatan la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma والملائكة المقربين وافتح لنا أبواب رحمتك على المسار رب اشرح لي قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بالدارين. كان kata setengah ulama tiada haram menyentuh barang antara pusat dan lutut dan dengan yang lain daripada wati. Kata setengah ulama tiada haram menyentuh barang antara pusat dan lutut dan dengan lain daripada wati. Jadi di sisi kaum ini bahwasanya bagi perempuan yang datangan haid dan nifas tu satu wati saja, jima' saja. Itu saja yang harus. Adapun yang kata dulu tu mengikut kaum ni tidak haram. Maknanya menyentuh di antara atas pada pusat, bawah pada lutut, itu ittifaq ulama katanya tidak haram. Itu ittifaq ulama tidak haram. Habis itu antara pusat dan lutut pula kaum yang telah lalu bahwasanya menyentuh mubasyarah kulit ke kulit dengan tiada berlapis itu adalah haram. Maka kaul yang kedua dia katanya kesemuanya tidak haram. Mudah katanya seluruh badan tu tidak haram. Bersentuh tu tidak haram. Yang haramnya satu saja. Ialah wati ataunya panggil kata jima'. Begitu ya. Tapi dalam kitab bahasa Arab tu kata setengah ulama tu datang dengan ibarat kilah. Biasanya kalau kilah ni kaum dhaif. Itu maknanya kata setengah ulama tiada haram menyentuh barang antara pusat. Tiada haram dan
antara pusat dan lutut dan yang lain daripada wati. Lain pada wati itu semuanya tiada haram semua. Mana yang haram tu dan bermula wati pada perempuan yang haid dalam masa keluar darah itu haram, dosa besar. Dan jika dengan sengaja, lagi dengan ikhtiar, barangkali jadi kufur bagi orang yang menghalalkan dia. Bersalahan jika dia i'tikad halal kemudian daripada putus darahnya dan dahulu daripada mandi atau pada akhir darah tiada jadi kufur. Orang menghalalkan dia sebab khilaf ulama padanya. Bermula wati perempuan yang haid di dalam masa keluar darah. Pada masa darah keluar, pada masa darah sedang keluar tu, itu haram. Ini masalah mubasyarah. Yang dulu tu ada khilaf, setengah katanya haram, setengah kata tidak haram antara pusat dan lutut. Adapun sini masalah wati, jima', perempuan yang haid di dalam masa keluar darah tengah-tengah keluar, dia wati pada masa tu, itu haram, dosa besar. Jika dengan sengaja, lalai, lagi dengan ikhtiar. Kalau buat dengan sengaja nak buat, dan dengan secara pilihan bukan kena paksa, maka itu berdosa besarlah. Barangkali jadi kufur. Barangkali nak bawa kepada jadi kufur. Barangkali membawa kepada jadi kufur. Bagi orang menghalalkan dia. Sekiranya kalau dia i'tikad, dia kata halal, wati perempuan dalam masa keluar darah tu, maka itu jadi kufur. Tapi kalau wati saja dengan tidak menghalalkan, tidak kata halal, tidak i'tikad kata halal, maka tak jadi kufur, maka itu adalah dosa besar. Tapi kalau dia jima' serta i'tikad serta kata halal, maka jadi kufur. Macam bercuri, macam minum arak lah. Kalau semata-mata minum tu dosa besar kan. Tapi kalau minum serta i'tikad serta hukum kata halal, maka jadi kufur. Ini bila pada masa darah tengah-tengah datang. Bersalahan jika dia i'tikad halal. Kalau dia i'tikad halal, kemudian daripada putus darah dan dahulu, jenis sebelum daripada mandi. Masalah ni masalah darah yang sedang keluar. Begitulah hukumnya. Bersalahan jika i'tikad halal, halal jima', halal wati, kemudian daripada putus darah dah berhenti. Contohnya sekarang dah hari yang ke-7, hari yang ke-8 dah lebih daripada ghalib. Lepas tu darah pun dah tak keluar dah. Tapi dia belum mandi lagi. Perempuan tu belum mandi lagi, mandi menyuci daripada haid tu belum mandi lagi. Sekiranya kalau i'tikad halal di situ tak jadi kufur. Haram tu masih haram lagi, tetapi dia i'tikad halal pada masa tu, mana darah sudah berhenti, dah putus darah, tetapi dia belum mandi lagi. Kalau i'tikad halal di situ tak jadi kufur. Atau pada akhir darah. Pada akhir darah, ujung-ujung darah nak berhenti tu, dekat-dekat dia nak berhenti tu, tiada jadi kufur. Orang yang menghalalkan dia kan wati. Kenapa? Sebab khilaf, sebab ikhtilaf ulama padanya. Pada haram.
pada haram dan tiada haram. Jadi masalah apabila perempuan tu pada hujung darah, mana darah masih ada lagi tapi pada hujung dia. Maka setengah ulama dalam mazhab kita ni haram semata. Selama mana tak mandi itu haram semata. Dalam mazhab kita selama mana walaupun dah putus darah, walaupun dah hujung, selama mana tak habis darah dan tak mandi, haram ke semua. Tetapi ada setengah ulama dia katanya haram tu ketika darah sedang keluar dengan kuat-kuat. Pada awal datangan darah, pada pertengahan kalau hujung dah tak haram. Setengah ulama katanya kalau darah dah habis tapi dia belum mandi, maka itu pun dah tak haram dah. Maka sekiranya kalau dia menghalalkan di situ, maknanya tak jadi kufur lah, sebab masalah di situ tidak ijma' ulama. Tak jadi ijma' ulama. Adapun masa darah tengah keluar tu, ijma' ulama katanya haram, dosa besar. Maka mengingkar akan ijma' adalah kufur. Sebab ijma' ulama pada masa darah, awal datangan darah tengah-tengah keluar tu bukan hujung, bukan dah putus, itu ittifaq ulama katanya haram. Sebab tu ingkar akan ijma', ijma' ulama kata haram, maka kaedah kitanya ingkar akan ijma' tu adalah kufur. Tetapi kalau yang ada khilaf tak jadi kufur. Demikian lagi talak suami dengan syarat yang lagi akan datang pada babnya, bab talak. Demikian lagi jadi masuk dalam hukum haram, tapi ini bukan haram bagi isteri, haram bagi suami. Haram bagi suami, haram bagi suami talak suami. Jadi talak dalam masa haid itu adalah haram. Dengan syarat lagi akan datang pada babnya, bab talak. Dia masalah haram talak dalam masa haid. Dia setengah daripada syaratnya isteri itu pernah diwatikan. Pernah diwatikan. Belum pada datang haid tu pernah diwatikan. Belum pada datangan haid tu dah diwatikan. Tetapi kalau kita katanya semenjak daripada kahwin, semenjak daripada akad nikah tu belum berlaku wati lagi, belum berlaku jima' lagi, maka itu tidak haram. Sebab perempuan ketika itu tidak beriddah. Dia masalahnya kalau talak belum wati, perempuan tu tidak beriddah. Kalau talak selepas pada wati, walaupun dah bertahun dah wati, walaupun satu kali sekalipun, maka perempuan tu beriddah. Masalahnya kalau tidak beriddah dengan sebab apa dia? Dengan sebab dia tak pernah diwati, maka tak jadi haram. Dalam masa haid pun sebab dia tak ada beriddah.
Sebab tengok. Itu maknanya dan demikian lagi tolak suami nya perempuan, suami bagi isteri itulah dengan syarat jadi haram tu dengan syarat lagi akan datang pada babnya bab tolak. Kenapa boleh diharamkan tu tolak dalam masa haid dan pada masa nifas pun sama kerana memberi mudarat sebab memberi mudarat kepada perempuan. Kerana memberi mudarat kepada perempuan. Kenapa mudarat? Sebab panjang masa iddahnya. Sebab panjang jadi lama, sebab jadi panjang jadi lama masa iddahnya. Kenapa jadi lama masa iddah? Kerana tiada dihisap bagi iddahnya. Kerana tak dihisap bagi iddahnya. Maka kerana memudarat akan dia panjang iddah, malaikat dikatanya oleh suami, engkau tertolak pada akhir haid kamu. Maka ini tak haram. Atau adalah perempuan yang ditolaknya itu belum lagi ia dukhul. Ni ada ni. Tengok. Jadi masalahnya tolak dalam masa haid dan dalam masa nifas itu jadi mudarat kepada si perempuan. Memberi mudarat kepada isteri. Mudarat macam mana? Sebab jadi panjang, jadi lama masa iddahnya. Jadi panjang masa iddah, jadi lama masa iddahnya. Kerana apa jadi panjang, jadi lama masa iddahnya? Kerana tiada dihisap iddahnya. Jadi maknanya selepas pada talak tu tak boleh hisapkan iddah dia lagi. Kerana tiada dihisap bagi iddahnya. Dia dalam mazhab kitanya begini. Dalam mazhab kitanya bagi perempuan dia perempuan ni nisbah bagi beriddah dia 3 bagai kan. 3 bagai, satunya beriddah dengan bulan. Beriddah dengan bulan ialah perempuan yang belum datang haid, umur tak sampai umur 9 tahun. Artinya dah putus asa daripada haid. Maka iddah dia tu 3 bulan lah. Sebab dia, contohnya dia sekarang tu umur lebih daripada 62 kan. Umur dia tu lebih pada 62, sebab 62 tu ghalibnya putus asa daripada haid. Maka dia sekarang tu dah tak datang haid. Maka tolak di situ iddah dianya 3 bulan. Iddah dianya 3 bulan. Ini nak bilang iddah lah. Iddah bagi perempuan yang tak datang haid, iddah dianya bilang iddah mati suami 4 bulan 10 hari. Lepas tu iddah perempuan yang datang haid, iddah perempuan yang datang haidnya ialah 3 kali suci. 3 kali suci. Dengan sebab dalam mazhab kita salah satu kuruk dengan mana suci. Mana iddah dianya 3 kali suci. Apabila iddah dianya 3 kali suci, maka sekiranya kalau dia tolak di dalam masa haid atau dalam masa nifas, maka selepas pada tolak tu dia tak boleh terus masuk di dalam iddah terus. Dia tak kira lagi. Contohnya dia nak habis iddah, nak lepas iddahnya ialah 3 kali suci. Lepas tu kalau tolak di dalam masa haid, tolak di dalam masa haid tu tak boleh nak kira iddah lagi tu. Tak boleh nak bilang. Memanglah dalam masa iddah lah. Tetapi tak boleh nak bilang satu lagi. Kena tunggu apabila putus darah haid jadi suci. Jadi suci di situlah baru jadi bilang satu. 1 kali suci. Lepas tu suci datang haid.
Suci pula kali yang kedua. Suci pula kali yang kedua. Lepas tu datang haid. Lepas tu suci pula kali yang ketiga. Apabila masuk suci kali yang ketiga, dah habis dah. Jadi dia kita katalah kalau tolak dalam masa haid, maknanya nak habis suci, nak habis dah, dia kena 3 kali suci. Nak bagi jelasnya kita tulis haid suci, haid suci. Haid tahur, haid tahur, nak bagi dapat tahur 3 kali. Nak bagi ada tahur 3 kali. Jadi kalau dia tolak dalam masa haid, contohnya ni bulan apa? Bulan 9. Katanya sekarang bulan 9. Hari ni dia tolak. Hari ni dia tolak. Lepas tu dalam masa haid lah. Hari ni dia datang haid. Maka tak boleh nak masuk dalam iddah lagi. Dia kena tunggu habis haid ini. Lepas tu masuk dalam masa suci. Masuk dalam masa suci. Lepas pada suci itu haid pula. Jadi haid kali yang kedua baru dapat 1 suci. Baru dapat 1 suci. Lepas pada haid yang kedua, jadi haid yang pertama haid dalam masa talak. Haid ketika talak. Lepas tu datang suci. Lepas tu haid pula yang kedua. Baru dapat 1 suci. Habis haid yang kedua masuk masa suci. Baru dapat suci yang kedua. Lepas tu masuk pula haid yang ketiga. Tak habis dah lagi. Habis haid yang ketiga masuk suci. Masuk suci itulah barulah habis dah. Masuk suci itu barulah habis dah. Kemudian kalaulah dia tolak di dalam masa suci. Kalau dia tolak dalam masa suci, nasib baiknya tolak pagi ni dalam masa suci, petang datang haid. Dah dapat 1 kali suci. Begitu ya. Kalau nak nasib baik, nak bagi cepat iddahnya, nak bagi cepat habis iddahnya, kebetulannya dia tolak macam mana? Tolak pagi ni. Tolak pagi ni. Petang datang haid. Jadi dah dapat 1 suci. Artinya kita katanya tolak semalam. Tolak semalam pagi ni datang haid. Dah dapat 1 suci. Tu cepatlah sikit. Tolak semalam pagi ni datang haid. Jadi haid yang pertama. Masuk haid yang pertama tu dah dapat 1 suci. Masuk haid yang pertama dah dapat 1 suci. Tetapi kalau itu kalau tolak dalam masa suci. Kalau tolak dalam masa suci, dapat datang haid kali yang pertama, dah dapat 1 suci. Nak 2 kali lagi dah. Nak 2 kali lagi dah. Tetapi kalau tolak di dalam masa haid yang pertama tu, haid masa tolak tu tak dibilangkan lagi.
sebab belum masuk pada masa suci. Begitu ya. Maka dia kena tunggu habis haid kali ni. Dah. Lepas tu kalau nak nasib tak baiknya, awal-awal datang haid tu ditolakkan. Awal-awal datang haid tu ditolakkan. Apabila tolak di awal datang haid tu lebih mudarat. Sebab lebih panjang lagi. Kalau tolak di dalam hujung masa haid, boleh tahan sikit. Jadi kalau tolak dalam masa haid, mana masa haid yang pertama, haid yang berlaku tolak tu tak dikirakan lagi. Lepas pada haid tu masuk suci. Lepas pada masuk masa suci, masuk haid yang kedua. Itu baru dapat satu kali suci. Nak laginya 2 kali suci. Begitu. Jadi lepas pada haid yang kedua, masuk tahur yang kedua. Lepas pada masuk tahur yang kedua, masuk haid yang ketiga. Haid yang ketiga tu maknanya dah kita katanya dah 3 bulan dah. Lepas pada haid yang ketiga, masuk tahur yang ketiga. Jadi nak bagi jelasnya, jemaah tulis begini. Haid, tahur, haid, tahur, haid, tahur. Tulis 4 kali ya. Haid, tahur, haid, tahur, haid, tahur. Tiga kali ya. 3 kali haid, 3 kali tahur. Maknanya haid, tahur, haid, tahur, haid, tahur. Lepas tu letak nombor. Haid 1, tahur 1. Haid 2, tahur 2. Haid 3, tahur 3. Haid, tahur, tu 1. Haid 1, tahur 1. Haid, tahur, haid 2, tahur 2. Haid 3, tahur 3. Jadi mana haid? Jadi semuanya 6. Semuanya 6. Haid, tahur, haid, tahur, haid, tahur. Haid 1, tahur 1. Haid 2, tahur 2. Haid 3, tahur 3. Tulis. Nampak? Tak nampak. Jadi tulis haid, tahur, haid, tahur, haid, tahur. Apa tu? Haid 1, tahur 1. Haid 2, tahur 2. Haid 3, tahur 3. Gitu. Aduh. Maka kita tengok tulis begitu ya. Jadi mana 6, haid 1, tahur 1, haid 2, tahur 2, haid 3, tahur 3. Siapa tulis nombor dah. Ini.
Ya, saya tulis whiteboard. Tu head 1, tahur 1, head 2, tahur 2. Tu dia begitu ya. Jadi kalau tolak dalam head 1, lepas tu kita naknya 3 tahur, 3 suci. 3 tahur, 3 suci. Maka kalau tolak dalam haid 1, maknanya masa tolak tu tak boleh masuk dalam indah, dalam kiraan hisapan indah lagi. Masa tolak tu tak boleh nak masuk. Kalau tolak dalam masa haid 1, jadi masa tolak tu lepas pada habis tolak tu tak boleh masuk dalam hisab indah lagi. Kena tunggu habis haid 1 masuk tahur 1. Masuk tahun 1 tu pun tak boleh bilang lagi. Contohnya kalau kita katanya dia 1 hari bulan, kita katanya orang perempuan ni dia 1 sampai 7 hari bulan haid. Haid 1 tu kita katanya 7, 1 sampai 7 hari bulan. Haid 1, ya. Haid 1 itu 7, 1 sampai 7. Habis tu nak letak tarikh sikit ya. Haid 1, 1 sampai 7. 1 hari bulan sampai 7. Itu haid 1. Lepas tu tahur 1, 8 sampai 30. Nak bagi mudah-mudah nampak, senang nampak. Kita katanya haid 1, haid 1 hari bulan, masa dianya 1 hari bulan sampai 7 hari bulan. Bulan berapa? Kita kata bulan 1 lah. Bulan 1 nak bagi mudah nampak. Jadi haid 1, 1 hari bulan, bulan 1 sampai 7 hari bulan, bulan 1. Lepas tu habis haid 1 masuk tahur. Masuk tahur tu maknanya kita ambil ghalib ya. 8 hari bulan dia suci sampai 30. Sampai 30 bulan 1. Sampai 30 bulan 1. Jadi maknanya
satu hari bulan, bulan 1 sampai 30 sampai 30 hari bulan, bulan 1, bulan pertama, bulan 1. Habis itu masuk haid yang kedua. Masuk haid yang kedua. Kita katanya 1 hari bulan, bulan 2 sampai 7 bulan 2 pula. Itu haid yang kedua. Dan suci yang kedua, tahur yang kedua ialah 8 bulan 2 sampai 30 bulan 2. Tulis ya. Tulis ya. Jadi haid yang kedua ialah datang pulaknya haid yang kedua 1 hari bulan, bulan 2 sampai 7 hari bulan, bulan 2. Maka masuk 8 bulan 2, 8 hari bulan, bulan 2 sampai 30 itu tahur yang kedua. Tahur yang kedua. Lepas tu 1 hari bulan, bulan 3, 1 hari bulan, bulan 3 sampai 7, ni misalnya, haid yang ketiga. Haid yang ketiga. Lepas tu tahur yang ketiga mulai daripada 8 bulan 3 sampai 30. Jadi kita katanya haid yang pertama 1 bulan 1, 1 bulan bulan 1 sampai 7 hari bulan. Lepas tu masuk tahur yang pertama, tahur 1, 8 hari bulan bulan 1 sampai 30 bulan 1. Haid yang kedua masuk di 1 hari bulan bulan 2 sampai 7 hari bulan bulan 2. 8 bulan 2 sampai 30 bulan 2 tahur. 1 bulan 3 sampai 7 bulan 3 haid yang ketiga. 8 bulan 3, 8 hari bulan bulan 3 sampai 30 tahur. Contohnya begitu tarikh dia. Maka contohnya kalau dia datang haid pada 5 hari bulan, pada 2 hari bulan, bulan 1. Contohnya, bukan. Dia haid dia ni begitu dah, tarikh tu kita tulis. Maka sekiranya kalau dia tolak di 2 hari bulan, bulan 1. Tengah-tengah datang haid kan. Dia tolak di situ. Maka tolak di 2 hari bulan. Tolak dalam masa. Mana tolak di hari 1 hari bulan, artinya 7 hari bulan, artinya antara tu. Maka habis tolak, habis sebut lafaz tolak, tak boleh terus masuk dalam hisab pan'idah. Sebab nak masuk hisab pan'idah tu, nak bilang 1 tahur, kena bila? Kena masuk 1 hari bulan, bulan 2. Maknanya, begitu. Jadi maknanya masuk 1 hari bulan, bulan 2, mana baru lepas 1 suci kan. Apabila sebab suci dia 8 hari bulan, bulan 1 sampai 30 bulan 1. Lepas tu nak dapat 1 suci. Bukan nak masuk. Nak dapat 1 kali suci kena masuk 1 hari bulan, bulan 2. Maknanya apabila masuk 1 hari bulan, bulan 2, baru dapat 1 suci. Dah berapa lama? Hampir-hampir sebulan tu. Dah hampir sebulan. Kalau datangnya fardunya dia tolak pada masa pada tanggal 5 hari bulan, bulan 1 kalau dia tolak. Maknanya apabila masuk 1 hari bulan, bulan 2, mana dah 25 hari. Dah 25 hari.
Contohnya fardunya kita letak awal semula, kalau kita nak bagi nampak kata panjang masa, contohnya dia tolak di 5 hari bulan 1. Dia tolak, lepas tu tarikh datang haid, tarikh suci tu begini kita letak. Macam kita tulis saat ni. 1 sampai 7 haid, 8 sampai 30 dia suci . Maknanya kalau dia tolak di 5 hari bulan 1. Maknanya nak dapat 1 haid kena pakai masa 25 hari. Jadi untuk bulan 1 nak lepas tu, bulan 1 dia pakai masa 25 hari. Lepas tu pulaknya masuk 1 bulan 2. Haid sampai 7 hari bulan 2. Masuk habis haid dia itu masuk 8 hari bulan 2 sampai 30 itu haid suci kali yang kedua. Suci kali yang kedua. Mana sini dah 30 hari. Masuk 1 hari bulan 3 maknanya dah berapa hari? 5 bulan 1 25, bulan 2 30 penuh. Dah berapa? 55 hari. Dah 55 hari. 55 hari. Lepas tu pulaknya masuk 1 hari bulan 3 baru dapat 2 kali suci. Kan? Padahal masa berapa hari dah? 55 hari. Maka sampai 7. 55 tambah pula 7 jadi 62. Jadi 62 hari. 62 hari sampai 7 hari bulan 3 62 hari. Lepas tu apabila masuk 3 hari bulan 8, ada 8 3 hari bulan 8 bulan 3 suci kan. Situ barulah masuk haid tahur yang ketiga. Di situ baru habis. Mana dia ni pakai masa berapa lama? 62 hari. Pakai masa 62 hari nak habis dah. Pakai masa tu banyak tu nak habis dah. Tetapi kalau tarikh yang sama, kita tengok tarikh yang sama, kalaulah dia tolak dalam masa suci, contohnya dia tolak pada 20 hari bulan 1. Contohnya kalau dia tolak di 20 hari bulan 1, kalau tolak di 20 hari bulan 1, kalau dia tolak bila? Dia tolak di 20 hari bulan 1, maka apabila masuk 1 hari bulan 2 dah dapat 1 suci. Dah dapat 1 suci padahal dia pakai, nak dapat 1 suci, dia pakai masa 5 hari saja. 10 hari saja. Pakai itu kalau dia tolak pada masa 20 hari bulan. Lepas tu nak masuk 1 tu dia pakai masa 10 hari saja. Untuk nak dapat 1 kali suci. Tapi kalau tolak dalam masa haid, tengok tadi, tak kurang daripada 20 hari. Dia nak itu. Tu berbeza. 10 hari pun kalau orang tunggu ni lama juga. Sebab dalam masa yang dah tak boleh nak kahwin lain. Begitu dah. Lepas tu kita tengok, kalau nak nasib baik lagi perempuan tu, 29 tu bulan 1 ditolak. 29 bulan 1 ditolak. 29 bulan 1 ditolak. Maknanya masuk 1 hari bulan 2 dah dapat 1 suci. Berapa hari pakai masa? Sehari. Sehari 2. Sehari 2 begitu. Begitu.
Lepas tu kalau kita katanya bulan 2, 3 bulan, 30. Lepas tu apabila masuk ni. Kalau dia tolak di 20, contohnya tengok tarikh pertama tadi, kalau dia tolak 20 bulan 1. Maka apabila habis bulan 1 naik bulan 2, datang haid bulan 2, habis haid bulan 2 masuk suci pula bulan 2. Jadi dah baru bulan 2 30 maknanya dah 40 hari. 40 hari. 40 hari, lepas tu apabila masuk bulan yang ketiga haid 7 hari. 1 hari bulan 3 sampai 7 hari bulan 3 masa haid. Jadi 47 hari. Masuk 8 hari bulan 3 dah dapat 1 suci pula. Maknanya 8 hari bulan 3 tu dah habis iddah. Tu berbezalah. Sebab tu nak bagi cepat habis iddah, jangan tolak dalam masa haid. Sebab perempuan tu mudarat. Sebab perempuan sebab perempuan tu rezeki bagi perempuan dapat daripada suami. Rezeki makanan nafkah tu sebab isteri rezeki dia datang daripada suami. Maka apabila ditolak, maka dia dah tak ada suami. Maka nyanyalah, mudaratlah dia. Maka kalau cepat bagi iddah, cepat habis iddah, cepat dia boleh kahwin dengan orang lain pula. Boleh bagi orang lain rezeki nafkah kepada dia pula. Begitu ya. Begitu ya. Itu mana katanya kerana memberi mudarat sebab panjang masa iddah. Kerana tiada dihisap bagi iddahnya. Maka kerana, sikit lagi ya. Minta sikit lagi. Maka kerana memberi mudarat akan dia akan perempuan panjang iddahnya. Maka kerana memberi mudarat akan dia panjang iddahnya. Dah. Maka kerana memudarat akan dia panjang iddahnya. Maknanya diharam tu kerana itulah. Diharam tu kerana memudaratkan perempuan ni ilak pada haram talak dalam masa haid. Haram talak dalam masa haid. Kenapa? Kerana memudarat akan dia panjang iddah. Begitulah. Malaikat dikatanya oleh suaminya, engkau tertolak pada akhir haidmu. Sini tak haram. Nanti kita tengoklah ya. Malaikat dikata oleh suaminya. Maka kita sakat tu dulu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الله